Masuk dah? Dia macam lambat sikit ni. Depan sikit boleh? Tak boleh? Oh, maksudnya Ustaz dah ke depan boleh je tu Kabur ni lain okey tak? Depan sikit deh. Okey tu. Dia macam lambat sikit tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat sangat ni Tapi itu normal Kalau ni dekat FB sama tak? Sama. Sahabat-sahabat boleh kalau komen sikit macam mana Ustaz punya suara, live video, audio, gambar dan juga lain-lain. Kalau clear boleh komen dengan Ustaz. Ustaz punya speaker okey ke tidak dan sebagainya. Kita ada masa lebih kurang 6 minit lagi untuk bermula. Semua harap boleh masuk-masuk, boleh share kawan-kawan dekat seluruh Malaysia. Hari ini Ustaz berada di HQ Alif Agency di Melaka untuk kita buat sedikit pencerahan. Ustaz rasa line agak okey, audio pun agak okey, image pun agak okey. Cuma Ustaz agak macam dia punya connection tu antara laptop dan juga dengan Facebook agak berbeza sedikit timing dia. Pun tak apa, kita tunggu lebih kurang dalam 5 minit lagi Ustaz akan mula. Sebagai pengenalan, hari ini Ustaz menyediakan wang tunai sebanyak RM50. Tu masalahnya. Kat situ ni ada keluar RM50. Sini tak keluar lagi. Tapi okey lah tu dah. Tak apa. Nampak? Baru keluar. Tadi dah keluar tadi tak? Maksudnya cuma dekat sini tak naik lah dia punya komen. Kat situ komen naik tak? Ada komen naik tak? Tak apa. Macam mana? Boleh biar aja. Ikut demo lah. Okey, baik. Seremban clear. Okey, terima kasih Ustaz Said. Tapi okey, baik. Okey. So, terima kasih pada Ustaz Said, Ustaz Sofwan yang komen kita pada pagi ini. Ustaz rasa macam DJ radio ada juga. Okey, baik. Cuma kalau boleh komenkan lagi, boleh ajak kawan-kawan dengar sikit sharing ni lebih kurang dalam sejam je. Lagi lebih kurang 5 minit Ustaz akan mulakan. Hari ini Ustaz dibantu dengan pihak IT Alif Agency dan the first time Ustaz dapat tahu bahawa connection audio dan juga connection video kalau kita guna laptop ni dia agak terlewat ataupun terkedepan sedikit berbanding dengan kalau pakai phone. Tapi yang paling penting Ustaz harap nanti Ustaz ada pihak IT yang akan in charge nak pastikan audio clear, suara clear, gambar clear dan juga semua clear. Di peringkat Ustaz di sini agak semuanya clear. Okey, sementara kita tunggu-tunggu tu, boleh tolong like, share, komen. Nanti Ustaz akan mulakan lebih kurang dalam 4 minit lagi. Okey, baik. Boleh. Tapi ni susah sikit. Okey, Abang Awang, Faris, Hafiz, terima kasih semua. Susah ni. Kalau gitu. Boleh? Boleh. Allahu Akbar. Tak apa ni, kalau mula-mula tu bateri tu tinggal 50. Tapi net cabut pun tak apa tak. Cabut dulu, nanti kalau tu kita masuk lah, net terpaksa pegang. Okey. 50 lagi. Okey, sekarang ni Ustaz ada 2. Macam power Ustaz ni nampaknya. Abang Awang, suara okey tak Abang Awang? Suara okey tak? Suara okey tak? Suara okey ataupun tidak? Suara okey, suara okey ataupun tidak? Video okey ataupun tidak? Hari ni Ustaz ada 2 position, satu laptop, satu kita punya phone. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Kita ada masa 2-3 minit lagi. Siapa Ustaz kena tepat pada pukul 10 pagi. Itu janji kepada kawan-kawan. Tapi apapun Ustaz bersyukur dalam gambar ni Ustaz nampak kurus. Nampak kurus, nampak
Yalah, nampak ala alim sikit ni. Tak ada, saya gurau sikit. Tapi suara okey. Baik, terima kasih bawang, terang dan jelas. Okey, baik insya-Allah. Lagi masa 2 minit kita akan mula. Ustaz akan terangkan dengan berlanjut program kita pada pagi ini. Okey. Okay, Wan, Linda, terima kasih banyak. Kalau boleh tolong like, tolong share. Nampak cantik kan FB Ustaz hari ni? Terima kasihlah pihak IT Alif Agency yang menyediakan tentang handle kita punya program Bual Bicara pada hari ini. Okey, bagi Ustaz lagi seminit lagi. Seminit, janji mesti ditepati. Pukul 10 tetap kita berumur pada pukul 10. Boleh beritahu kawan-kawan, boleh share, dan program ini adalah sesuai untuk semua peringkat agensi. Mana-mana kawan Ustaz yang rasa-rasanya nak menggunakan platform ini untuk rekrut anda juga, saya benarkan juga. Boleh link pada kawan-kawan anda, boleh link pada semua ejen-ejen anda. Boleh saya halalkan apa yang saya buat hari ini untuk diberikan kepada semua BOP anda. Moga-moga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ustaz rasa bolehlah kita bermula pada sekarang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Apa khabar rakan-rakan Ustaz di Melaka, di Pahang, di Kuantan, di Kelantan, semualah, termasuk di Thailand, di Brunei, di Singapura dan sebagainya. Saya ni selalu mengikuti Ali Syukri punya FB. Jadi kadang-kadang terikut-ikutlah dengan apa yang disebutkan hari itu. So pertama sekali Ustaz nak beritahu semua kawan-kawan, panjang-panjangkan, boleh tolong like, tolong share pada semua sahabat-sahabat sekalian. Hari ini the first time Ustaz memperkenalkan program bersama Alif Agency, iaitu tajuk dia punya temanya adalah berbaloi ke menjadi ejen takaful. Untuk pengetahuan saya sekalian, hari ini sebagai mukadimah je, jangan kecewa. Hari ini Ustaz tak cerita pasal komisen, tak cerita pasal bonus, tak cerita pasal gadget, everything Ustaz tak cerita. Hari ini nak menceritakan tentang siapa diri saya dan bagaimana saya bermula. So, sebagai pengetahuan semua kawan-kawan sekalian, hari ini adalah Ustaz akan buat program ini secara bersiri. Ustaz menjangkakan program ini ada 10 siri. So, sebagai pengetahuan kawan-kawan sekalian, program ini bermula pada setiap hari Isnin. Mulai hari ini, setiap minggu program ini bermula pada hari Isnin, lebih kurang jam 10 pagi. Tajuk yang sama, berbaloi ke menjadi ejen takaful. Cuma intipatinya, ingredientnya, fokusnya agak berbeza-beza mengikut fasa-fasa. Tujuan sebenarnya sahabat, saya nak menceritakan saya berada dalam industri selama 8 tahun. So 8 tahun ni kadang-kadang saja nak share tentang pengalaman kita, jatuh bangun, bagaimana bermula, dan Ustaz sebenarnya membantu kawan-kawan Ustaz di mana-mana agensi pun, terutama di bawah Prudential atau Prudential Based Center Takaful. Ustaz halalkan dan Ustaz buat video ni adalah anda boleh gunakan kalau bergunalah untuk rekrutmen anda dan juga agensi anda ataupun new blood anda dan sebagainya. Apa yang saya boleh bantu, boleh bantu. Baik. Begitulah yang Ustaz nak gambarkan. Baik, Ustaz nak wawarkan bahawa benda yang sama akan berlaku pada setiap minggu hari Isnin jam 10, iaitu setiap minggu Ustaz akan menyediakan wang tunai sebanyak RM50. Macam ni, macam Ali Cukri sikit tak? Ustaz akan menyediakan wang tunai sebanyak RM50 bagi siapa yang komen, like dan share. Dan bukan sekadar kita ukur untuk like, komen dan share. Pada penghujung setiap sesi, Ustaz akan tanya 2 soalan. So,
Susah Arab, anda boleh mengikuti apa bual bicara Ustaz pada hari ini sampailah penghujung. Lebih kurang Ustaz target sejam sahaja, tak lama pun. That's why Ustaz ulang balik, kalau boleh tolong like, tolong komen, tolong share, dan kita akan melihat seberapa banyak anda boleh like, anda komen, anda share, dan pastikan anda orang yang terpantas untuk menjawab hanya 2 soalan. Sudah tentulah mudah untuk mendapatkan RM50 daripada Ustaz. Dan biasanya kalau di Melaka tu mudahnya tinggalkan anda punya nombor akaun, Ustaz akan transferkan sebanyak RM50. Sahabat-sahabat sekalian, program ini berterusan setiap hari Isnin jam 10 pagi. Tajuk ini berterusan jam 10 pagi. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang Ustaz lihat hari ini ada di Melaka, ada di luar Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Niat Ustaz untuk perkongsian sahaja, moga-moga dapat dibantukan dengan seterusnya. Baik, kita telah berlangsung hampir 5 minit dalam perbualan Ustaz pada pagi ini. Baik, sebagai permulaan program yang Ustaz ceritakan berbaloi ke menjadi ejen takaful, hari ini lebih kurang hampir sejam. Ustaz sekadar nak berkongsi siapa diri saya lah. Walaupun rasanya tak penting pun, tapi biarlah ada dia punya fasa by fasa supaya orang dapat mengikuti perkembangan ini dengan lebih jelas dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum Ustaz lupa lagi, ini penting, Ustaz bimbang tak ada yang dapat hadiah nanti. Kita ada RM50 disediakan oleh Ustaz, oleh Alif Agency, yang akan diberikan pada hari ini juga. Tolong like, tolong share, tolong komen, dan juga pada penghujung nanti Ustaz akan sediakan 2 soalan yang confirm senang gila lah, memang senang gila saja je nak bagi duit ni pada rakan-rakan sekalian. Baik, hari ini sebenarnya boleh kalau Ustaz ceritakan, saya ni namanya Syahri bin Abdul Kadir. Tak apa, video ini kita akan share dekat saya punya FB, Alif Madrasah Kehidupan. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat boleh dengar siapa yang tak berkesempatan, dan boleh share dan boleh digunakan pada agensi anda masing-masing. Saya nak memperjelaskan, memperbetulkan pada semua kawan-kawan sekalian. Nama saya Syahri, bukan Alif. Kadang-kadang saya agak kecil hati juga. Ada agensi, ada program, ada company panggil Ustaz sharing, tapi dia panggil saya Encik Alif ataupun Ustaz Alif. Alif tu bukan kena mengena dalam hidup saya. Jadi nama saya Syahri bin Abdul Kadir. Sejarahnya, Ustaz nak edit dalam Facebook. Dulu Ustaz tak pandai lah, tak tahu sekarang boleh buat ataupun tidak. Dulu Ustaz nak buat Syahri Alif Madrasah Kehidupan, tapi dia tak boleh bertindih ataupun nama tu macam ada 2 tau. That's why Ustaz terpaksa buat keputusan untuk pilih Alif ataupun Syahri. Maka sudah tentulah Ustaz milih Alif lah. So Alif ni my agency. Alif ni adalah agensi saya. Alif ini adalah agensi saya. Orang tanya saya, Alif ni siapa pula Ustaz? Anak Ustaz ke? Bukan juga. Alif ni adalah satu anugerah Allah sebenarnya. Alif ni sebenarnya dulu Ustaz pernah belajar dengan beberapa tuan-tuan guru. Alif ni huruf hijaiyah yang kita belajar, alif, ba, ta, sa dan sebagainya. Alif ni sebenarnya kalau dari tasawuf, banyaklah panjang lebar lah hukumnya. Alif ini adalah sudut akidah, tertegaknya alif maka tertegaknya akidah. Bagaimana tegaknya alif, maka tegaklah pendirian seseorang manusia itu kepada hamba Allah, kepada Allah. Dan juga alif ini juga boleh dikatakan sebagai kalimah Allah berhubung dengan kalimah alif. Maka dengan posisi keberkatan makna alif itu, maka Ustaz ambillah sebagai permulaan perjuangan Ustaz di dalam arena industri takaful ini. Moga-moga dengan alif ini dapat berkat. Sebab Ustaz tengok ada kawan-kawan lain membuka agensi dengan perkataan Arab ataupun dengan sejarah-sejarah Islam. Tapi Ustaz tak pandailah bab ini semua. Tapi tiba-tiba Allah bagi anugerah. Secara jujur bukan Ustaz punya idea lah, tapi Allah bagi anugerah. Sediakan perkataan alif agensi ini. Maka itulah sebenarnya alif agensi. That's why Ustaz bagi tu kawan-kawan, tolong jangan panggil saya Encik Alif. Dan tolong jangan panggil saya Ustaz Alif. Saya adalah Syahri bin Abdul Kadir. Kesian mak saya, kesian ayah saya, kecil hati dia. Dan Syahri ni di Melaka ni boleh katakan tak ada dah. Di Malaysia pun tak ada dah. Tinggal seorang nama Syahri ni. Jadi nama saya Syahri bin Abdul Kadir. Baik.
Itu segi agensi ustaz lah. So sekarang ni ramai juga orang yang bertanya saya, kadang-kadang terpulanglah pada anda nak komen ke ataupun nak caci saya pun okey jugalah. Ramai kira tanya, sering kali ustaz berjumpa dengan ejen, dengan klien dan kadang-kadang dengan sesiapa saja. Mereka tak percaya yang ustaz ni sudah berkahwin. Jadi ustaz terpaksa mengakui secara live hari ini, saya berkahwin dah 10 tahun saya kahwin. Tapi kalau tanya ustaz macam mana lah umur saya 36. Umur saya 36. Kalau ada kawan-kawan sesiapa yang lahir tahun 84, kita sebaya dah. Kita sebaya. Ustaz lahir 12/92/1984. This year 36 tahun. Tua dah. 4 tahun lagi ustaz nak masuk umur 40 dah. That's why, tapi setakat ni syukur banyak-banyak, badan sihat lagi dan sebagainya. Dan adalah orang PM saya, ustaz macam mana amalan awet muda dan sebagainya. Tak ada mana amalan pun, biasa-biasa je. Cuma adalah benda-benda yang kita boleh kongsi-kongsikan supaya hidup ni lebih ceria, lebih muda, lebih sihat dan lebih berenergi. Baik, saya memang berasal orang Melaka. Mak saya orang Melaka, ayah saya orang Melaka, saya ber-IC 04, bermakna kalau toreh darah ni memang keluar darah Melaka lah. Maksudnya ni keturunan Hajibat ni, jangan main dengan saya. Saya Hajibat ni, saya keturunan Hang Tuah. Baik, saya tinggal di Duyung. Kalau orang Melaka ataupun sekitar Duyung Melaka, Duyung ni terkenal dengan, kalau di bawah sungai Duyung tu ada ikan bakar lah, ikan bakar dan sebagainya. Saya sudah berkahwin buat kali pertama, moga-moga doakan kekalnya begitu. Dan saya mempunyai seorang anak sahaja. Saya masih mempunyai 4 orang adik-beradik. Saya anak yang sulung, umur 36, adik saya umur 35, lelaki. Dia merupakan pengurus Felda di tahap apa Felda dia, ustaz tak ingat lah, dekat Kota Tinggi. Adik saya nombor 3 cikgu perempuan, dan yang keempat adalah technician kilang di Melaka. Apa lagi? Sebenarnya dulu ustaz pernah belajar seketika di UIA Gombak, pengkhususan dalam tajwid Quran, tapi entahlah, dulu belajar pun main, tak pandai sangat. Jadi bolehlah baca Quran sikit-sikit, tak pandai mana pun taranum ni, tak pandai mana pun tajwid ni, bolehlah lepas-lepas diri untuk mengajar anak-anak dan sebagainya. Ustaz pun pernah belajar dekat Politeknik Seberang Perai. Pernah belajar di Politeknik Seberang Perai dalam pengkhususan akaun. Tolong hai sikit kawan-kawan orang utara kita. Lama dah tak jumpa dah. Ada juga sahabat-sahabat nak jumpa jadi ejen, tapi mungkin masa tak berkesempatan. Saya ada kawan dekat Penang, saya ada kawan dekat Kedah, saya ada kawan dekat Perlis, saya ada kawan dekat Johor ketika belajar dululah. Kemudian saya pernah juga menyambungkan pelajaran di Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah Alam. Ramai juga kawan-kawan dekat Shah Alam yang kenal saya di ketika belajar dan sebagainya. Dan di ketika UIA saya belajar, ketika tu saya kurang sikit berkawan lah. Maksudnya banyak pengkhususan belajar mendalami ilmu dan sebagainya. Baik. Kemudian ustaz pernah bekerja di mahkamah, sebelum tu ustaz pernah bekerja di Pusat Zakat Melaka. Hai sikit orang zakat, ustaz bayar zakat setiap bulan. Jangan tak bayar, ustaz bayar. Ustaz sokong Pusat Zakat Melaka. So ni nak pin ke? Tu nak pin? Tak ya? Nak pin nombor telefon? Dah ada dah. Okey, kalau untuk perhatian semua, okey. Itu nombor telefon ustaz. IT ustaz baru saja update 0176883157. Ni cuba tengok ni. Kenapa ada keluar macam ni? Kita tak ada apa. Okey, baik. Apa tadi ustaz sambung tadi berkaitan dengan jangan lupa ustaz ulang balik, tolong share, tolong komen, tolong share, tolong komen, dan last kali ustaz akan bagi 2 soalan yang senang sangat. Untuk RM50 disediakan untuk pemenang pada hari ini. Okey, baik. Kemudian ustaz pernah bekerja di Pusat Zakat Melaka. Dulu sebenarnya ustaz sebagai amil zakat lah
tapi disebabkan kekurangan kuota untuk membaca khutbah zakat, maka ustaz juga dilantik untuk baca khutbah zakat di sekitar negeri Melaka. Ada pengalaman sikit lah. Tak lama sebenarnya dekat situ, kemudian ustaz ada rezeki, ustaz menjawab jawatan sebagai penolong pegawai takbir di Mahkamah Syariah Melaka juga. Melaka juga selama hampir 5 ke 6 tahun bertugas di sana menjaga pentadbiran, pengurusan dan juga bersama Yang Ma'arif Datuk. Sudah pun saya bersama dengan almarhum Yang Ma'arif Datuk Muhammad bin Ibrahim yang telah pun meninggal dunia sekitar tahun lepas bagi saya. Moga-moga Allah menerima amal baik. Beliau merupakan seorang ketua yang sangat bagus, sangat profesional, sangat sangat bersahaja dan disenangi oleh rakan-rakan sekerja ketika itu di Mahkamah Syariah Melaka. So hari ini saya nak bagi tu, mungkin boleh say hi pada kawan-kawan UIA, boleh say hi kepada kawan-kawan PSP Politeknik Seberang Perai, boleh say hi kepada kawan-kawan Politeknik Shah Alam, boleh say hi kepada rakan-rakan kerja di Pusat Zakat Melaka, dan boleh say hi kepada kawan-kawan di Mahkamah Syariah Melaka. Terima kasih support saya selama ini. Terima kasih banyak yang kawan-kawan bantu saya selama ini. Baik. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang itu telah pun ada pin number Ustaz 0176883157. Apa lagi yang anda boleh juga PM saya untuk bertanyakan tentang diri saya. Saya dah cerita pasal umur saya, belajar dekat mana, pengalaman kerja. Yes, yang ini penting sangat. Saya bermula dalam industri takaful di bawah tarikh kontrak saya. Baik. Saya masuk sikit lagi. Sebenarnya Ustaz this year boleh dikatakan memasuki usia 8 tahun. Boleh diusiakan 8. So maksudnya Ustaz berada dalam industri takaful berusia 8 tahun. Bermula pada 2013. Kalau diceritakan sejarah, sebenarnya Ustaz memang tak suka jumpa orang, tak suka bercakap dengan orang. Saya ni memang tak suka berkawan, boleh katakan pemalu dan sebagainya. Tanyalah mak saya masih hidup lagi, ayah saya masih hidup lagi. Kalau mak saudara datang-datang tu, saya bukan layan mak saudara, duduk dalam bilik. Itulah saya dulu. Tapi tak pastilah bagaimana. Pada asalnya saya minat untuk berceramah sebenarnya. Jadi sebelum saya jumpa bisnes takaful pun, saya dah suka berceramah. Saya suka ceramah di surau, di masjid, dan saya adalah salah satu bekas kepada penceramah di bawah Jabatan Agama Islam, di bawah Mufti Negeri Melaka. Kenapa bekas? Apa saya punya, saya tak sambung lagi. Saya punya apa? Kita panggil apa? Bukan. Apa kita panggil? Tauliah. Ya. Ustaz tak sambung lagi ustaznya tauliah dah. Satunya sebab tak pandai sangat lah agama ni kan. Tak pandai sangat. Orang tanya soalan susah tak boleh jawab. Yang kedua Ustaz sibuk sikit lah. Ustaz agak sibuk sedikit berkaitan dengan bisnes takafuli. Baik. Apa lagi? Apa lagi Ustaz nak cerita? Okey, betul, 2013. Asalnya Ustaz sebenarnya, okey, antara benda yang Ustaz, kenapa Ustaz cuba masuk dekat sini adalah, pertamanya soal ekonomi lah. Ekonomi. Ustaz sebenarnya pendapatan yang tak cukup lah. Masa kerja kerajaan dulu, Ustaz tak ada bimbingan dari segi kewangan, dari segi finance. Ustaz buat hutang bukan-bukan, pinjaman bukan-bukan, dan jodoh saya bersama dengan isteri yang tak bekerja, mak ayah yang tak ada pencen. Saya memang orang susah. Saya terus terang saya cakap, saya memang orang susah. Dan kemudian terjumpalah sahabat saya, iaitu saya punya introducer, saya punya leader, Ustaz Baharudin, yang sebenarnya dia sudah hampir 10 tahun tak jumpa dia. Maka saya jumpa dia satu ketika dan saya tanya dia buat apa. Dia kata, "Ri, abang buat bisnes takaful. So jomlah join abang." Saya kata, "Apa?" "Malas aku bang, aku tak suka jumpa orang, aku malas nak jumpa orang." Itulah perkataan dan ucapan pertama kali saya bagi kepada Ustaz Baharudin, introducer saya, leader saya dalam industri ni. Maka Ustaz Baharudin pun tinggalkan saya begitu sahajalah. Yalah, dia anggap saya tak suka. Tapi saya kata dia, "Tapi bang, kalau kau ada peluang berceramah, kau bagi tahu kat aku lah. Ceramah aku suka." Itulah yang Ustaz pernah cakap dengan dia. Kebetulan ketika itu Ustaz Baharudin sedang buat konsultan motivation program ceramah dan sebagainya. Maka ketika itu juga dia selalu bagi saya slot-slot lah, 1 jam, 2 jam di sekolah-sekolah, jabatan kerajaan dan sebagainya. Baik.
Kemudian saya ambil takaful anak saya dengan Ustaz Baharudin. Selepas itu pula saya seringkali mengukur tahap ekonomi saya tak cukup. Nak bagi mak berkira, abah berkira, dengan anak tak berapa tak sihat, dengan isteri tak bekerja, kos makin tinggi dan sebagainya. Dan saya cuba juga mengisi slot untuk berceramah, untuk mengajar-mengaji. Tapi malangnya masa agak tough, kemudian masa tak cukup rehat, tapi pendapatan pun masih lagi tak mencukupi kerana saya orang susah. Saya ulang banyak kali, saya orang susah. Family saya pun susah, mak ayah saya orang susah dan sebagainya. Kemudian ini yang saya dikatakan, saya PM Ustaz Baharudin, bang, aku rasa aku nak cubalah bang. Maka itulah detik permulaan. That's why saya sering kali di mana-mana platform saya berkongsi, sama ada ceramah saya dan sebagainya, Allah telah bagi hidayah kepada saya. Allah telah bagi hidayah pada saya untuk cuba dalam industri takaful. Sebablah saya tak marah kepada kawan-kawan yang buat tak jadi, ajak tak nak, sebab mungkin hidayah kita agak berbeza. Tapi saya sering berdoakan pada kawan-kawan yang bersama dengan saya, Allah berikan kekuatan, Allah berikan hidayah untuk pastikan kita kuat dalam industri ini. Baik. Kemudian ditambahkan pula, secara jujur lah, saya bercakap secara live ini, saya ada sedikit lah, ada kurang sedikit lah dengan suasana kerja ketika itu. Saya tak salahkan tempat kerja, saya salahkan diri saya kerana gagal untuk menyesuaikan keadaan. Jadi di atas faktor dua ini, soal ekonomi, soal ketidakseriusan di tempat kerja, maka saya menguatkan keputusan untuk jumpa Ustaz Baharudin untuk buat bisnes takaful. Saya bermula dengan semua benda yang sama seperti rakan-rakan dalam industri. Saya dah masuk kelas AFT, AIT. Saya mungkin kekurangan gambar lah. Saya ingat lagi, the first time AIT saya pakai surat tracksuit, saya pakai baju besar-besar, kemudian saya pakai slipper datang. Bermakna itulah saya dahulu. That's why mana-mana ejen yang berjumpa dengan saya tahu di mana kelemahan anda, saya tahu di mana kekuatan anda. That's why saya bermula dengan sama. Saya berniaga, saya tak tengok, saya tak baca buku. Saya berniaga, saya tak tengok YouTube. Saya berniaga dengan pengalaman daripada bawah, daripada sampailah ke hari ini. Alhamdulillah. Bukan saya hebat, tapi Allah pilih saya untuk menikmati sedikitlah nikmat dalam industri takaful ini. Maka itu sejarah lebih kurang. Saya ulang balik, saya kontrak pada 12/7/2013. Intro saya Ustaz Baharudin, leader saya, dan juga saya, itu bagaimana saya bermula, soal ekonomi, soal ketidakselesaan di tempat kerja. Itu sebagai mukadimah lah. Baik. Macam mana saya katakan tadi, kita lebih kurang ada dalam 35 minit sahaja lagi. Hari ini lebih kepada santai untuk pengenalan Ustaz dalam industri. Sebelum Ustaz lupa lagi, Ustaz ulang balik, jangan lupa Ustaz menyediakan RM50 pada hari ini. Tolong PM, tolong share, tolong like, tolong komen. Nanti pihak IT Alif Agency akan menelefon anda ataupun akan detect anda, dan duit akan diberikan pada hari ini saja selepas selesai kita punya live ini. Ustaz ulang balik, tolong share, tolong like, tolong komen. Dan juga last sekali, bukan saja anda kena like, kena share, kena komen, tapi anda kena tunggu sampai habis. Anda diberikan 2 soalan yang perlu dijawab, dan anda akan diberikan kepada anda RM50. Cuma saya tak pasti IT saya. Kalau ejen boleh ke ni? Boleh? Budak pihak IT Alif nyata tak boleh. Ejen tak boleh. Ejen Alif agensi ke semua ejen? Okey, baik. Ustaz minta maaf lah. Ini Ustaz sebagai Ustaz ni dijemput oleh pihak IT. Jadi pihak IT Alif Agency telah memutuskan ejen Alif Agency. Kesian pula kan, dia tak nak komen pula. Tapi nantilah Ustaz belanja lah. Malam kau Ustaz belanja, kita ada kelas malam ni, Ustaz belanja lah. Tapi ini special lah untuk kawan-kawan di luar Alif Agency. Kalau anda boleh like, share, komen dan jawab 2 soalan ujung ini, saya akan berikan pada RM50. Baik, setakat ni terima kasih pada Faris dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih yang watching pada pagi ini. Baik, kalau sahabat nak tanya lagi, mungkin boleh tanya. Hari ini Ustaz tak berkeseorangan. Ustaz bersama dengan pihak IT Alif Agency. Mungkin ada terlepas komen, persoalan, boleh tanyakan kepada Ustaz. Maka Ustaz ulang balik, itulah yang Ustaz nyatakan bahawa bagaimana saya boleh bermula. Maka ketika itu 6 bulan pertama, secara jujurnya
Allah beri semangat pada saya, Allah beri hidayah pada saya, Allah beri kekuatan, saya terus buat. Saya terus buat bisnes ini siang malam, dan first time saya jumpa isteri saya ini baik orangnya. Dia tak pernah pun kata tidak. Dia kata terpulanglah kat abang, kalau abang rasa okey, okeylah. Bagusnya isteri saya ni. Sebab saya tak sampai hati nak kahwin 2, 3 dan 4. Sebab kalau saya tak sampai hati macam itulah. Tapi kalau ada jodoh tak ke mana orang kata. Tapi Ustaz okey, baik. Baik, itu tapi saya jawab betul. Ustaz mengakui dia isteri yang baik, isteri yang baik sebab Ustaz terus bekerja untuk bagi terbaik untuk isteri saya. Anak saya ketika itu bagi saya umur dia baru usia 2 tahun. Dan mak saya okey juga. Cuma mak saya ni dia agak khawatir pada anak dia. Biasalah semua mak begitu. Bukan mak saya, semua mak begitu. Kemudian tapi ayah saya pernah sebut, yang bimbang, ayah saya tak pandai tengok live. Saya kena cakap. Baik, ayah saya dia kata, "Long, jangan berhenti kerja kerajaan. Jangan." Jadi saya kata macam mana pula ni, kalau dengar pakar-pakar motivation, kita nak berniaga, kita nak kahwin ni, minta berkat mak ayah tak berkat macam mana pula. Tapi niat saya bukan nak tipu mereka, bukan tak nak berkat mereka, tapi siapalah saya untuk mengajar mereka. That's why saya to be silent lebih baik. Betul ke bahasa Inggeris saya ni? Saya pakai bantai je. Tak apa, saya ada sahabat. Tu depan saya tu ada guru teacher bahasa Inggeris. Dia tak apa, dalam perniagaan ni bodoh tak apa, tapi nampak keyakinan. Itu prinsipnya. Ingat, ini poin yang benar. Bodoh tak apa, tapi keyakinan tu nampak macam pandai. That's why Ustaz bagi tu semua kan di Malaysia. Bodoh tak apa. Bodoh macam tak sedap pula bahasa ke tak? Ustaz ni orang Melaka. Kurang cerdik tak apa, tapi asalkan keyakinan itu diberikan sepenuhnya. Keyakinan akan melampaui segala-gala kekurangan kita. Baik. Apa tadi Ustaz cerita? Ayah saya, kebetulan saya berkahwin rumah berasingan. Dulu masa kerja kerajaan, saya pakai motor S5, pakai tie seperti biasa. Maka saya jump to full time dalam industri takaful. Ustaz buat benda yang sama jugalah. Pakai tie, keluar rumah. Tapi saya sebenarnya petang saya jumpa ayah saya balik, saya minta maaf lah. Banyak benda saya tipu dia. Saya cakap, "Kau daripada mana, Long?" "Daripada pejabat." "Tak ada meeting ke?" "Tak ada meeting." "Kau ingat, Long, jangan berhenti kerja kerajaan." "Baik, bah." Sedangkan dah setahun aku berhenti dah. Setahun saya dah berhenti dah. Saya rasa taklah. Tapi ayah saya dah tahu dah cerita tu. Tapi nak ceritanya, maksudnya kalau nak akan adanya 1000 daya. Kalau tak nak akan lahirnya 1000 alasan. Saya sama juga, saya tak kuat mana. Tapi dengan tim yang bagus, dengan leader yang bagus, dengan structure yang bagus, berkawan dengan orang bagus, maka akan melahirkan result yang bagus. Maka saya selama 6 bulan dah tipu ayah. Bukan tipulah, menyembunyikan sesuatu lah. Dan mak saya pun menyokong saya. Jangan bagi tu abah dan sebagainya. Nanti dia risau tentang anak dia. Saya fahamlah. Itulah perasaan mak dan ayah kita. Kemudian Ustaz pun pergi jumpa. Dalam tempoh 6 bulan, satu hari itu saya makan tengah hari di rumah mak. Jujurlah, saya susah 6 bulan pertama dulu. Orang tak percaya cakap saya. Tapi biasalah, kalau tengah hari ni orang makan nasi sedap, kita makan cendol. Cendol ni tak percaya, ada cendol kat Pedama tu lagi. Pedama. Kalau orang Melaka sebut pedamau. Macam tu. Makan cendol ni dia manis sikit. Jadi dia tahanlah sikit sampai ke petang. Itulah. Tapi ramai orang tak percaya. Terpulang pada anda, saya menceritakan kisah yang benar supaya menjadi aspirasi pada anda semua. Moga anda lebih baik daripada saya. Kemudian pergi rumah mak. Dah lah saya tak bagi duit kat mak. Menyusahkan mak lagi, dah benci kerajaan. Atas dasar itulah kenapa saya kerja kuat. Apa yang masak, makanlah ketika itu. Pada makan satu ketika itu, abah saya sebut, "Kalau kau rasa kau dah yakin, terpulang kat engkau." Nah, akhirnya doa makbul saya, ya Allah. Akhirnya makbul doa saya, makbul doa mak saya. Selama ini hampir 6 bulan saya tak bagi tahu yang saya full time. Akhirnya ayah saya restu. That's why saya believe sangat. Saya berjaya hari ini sebab restu ibu dan ayah. Saya believe sangat. Tidak ada kekuatan lain daripada saya. Saya percaya sangat hari ini saya kuat. Saya berjaya kerana ibu dan ayah saya yang redha dengan apa yang saya buat. Tetapi saya tidaklah nak menyalahkan mereka, tapi saya sentiasa berdoa
Saya ulang balik, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 alasan. Maka Allah telah berikan hidayah kepada saya, hidayah pada ibu dan ayah saya serta keluarga saya. That's why kekuatan isteri, kekuatan anak, kekuatan parent, kekuatan ibu dan ayah, maka melahirkan kekuatan dalam perniagaan. That's why pada semua kawan-kawan saya bagi tahu, siapa yang nak mulakan berniaga, tolong jumpa mak ayah. Tapi kalau jumpa mak ayah macam saya, janganlah direct to point. That's why kita kena berlakon sikit lah. Kerana kejayaan ada proses yang berlaku, bukan direct to point. Bincang dengan pasangan hidup. Bagi yang perempuan, selagi suami tak bagi, ustaz tak boleh nak buat apa. Kerana itu adalah perintah yang tertaluk syurga dan neraka kamu. Bagi yang lelaki pula, ustaz kecewa lah. Ada orang takut bini. Minta maaf lah saya cakap minta maaf lah, mungkin tak semua orang sama lah. Ustaz tarik baliklah kenyataan tu. Ustaz tarik macam ahli parlimen juga kan. Ustaz tarik balik kenyataan tu. Bukan takut bini lah, mungkin sayang bini tu. Tapi ada benda lebih besar perlu kita belajar untuk dalam penghidupan ni. Baik. So, itu lebih kurang permulaan Ustaz. Adik-beradik support dan sebagainya. Ustaz bermula dengan motor EX5. That's why ejen baru ni jangan tipu saya lah. Saya pernah kena hujan, basah. Biasalah tu. Tangan-tangan, kalau tangan naik motor, berbelang tangan. Biasalah tu. Biasa. Kalau dulu, hai kawan-kawan dekat Politeknik Merlimau, sahabat-sahabat saya dan juga banyak klien saya dekat sana. Lama saya tak jumpa kan. InsyaAllah. Ustaz sedang mengatur perjalanan untuk berjumpa semua klien-klien balik. Saya berada dalam industri, jangan bimbang. Setakat ni tak ada claim yang saya tak uruskan, tak ada GL yang saya tak uruskan, semuanya dalam keadaan sebagaimana saya janji dahulu dan sebagainya. So, pergi di Merlimau daripada Melaka, lalu MJ, motor S5 saya tu bukannya motor S5 yang dah bikin, standard je. Pergi tu, ya Allah, macam pergi KL punya penatnya, sakit pinggang, macam-macam teruk. Tapi ketika itulah bagi Ustaz, bagaimana kita bukan sekadar kerja kuat, tapi kita ada sifat fighter. Fighter ni lama dah tak lahir dalam industri ni. Fighter ni lama dah tak lahir dalam industri ni. That's why ramai orang kerja kuat, tapi fighter tak ada. Kerja kuat bawah lagi, fighter di atas lagi. Itu tafsiran saya. Terpulang pada leader-leader dan mana-mana yang lain. Setakat ni Alhamdulillah, rasa ramai juga yang sedang melihat. Just Ustaz ulang balik, kita ada setengah jam lagi. Tolong komen, tolong share. Dan last kali, pihak IT akan melihat tentang dua soalan yang akan ditanya oleh Ustaz. Kalau dapat jawapan tu, siapa cepat dia dapat, nanti pihak IT akan call anda untuk transfer lepas sahaja selesai saya punya live FB ni. Dan live FB ni akan dipost dalam FB Ustaz dan boleh share dan boleh melihat pada kawan-kawan yang tak berkesempatan. Dan saya halalkan ilmu saya, apa yang Allah beri ni, kalau mana-mana leader, mana-mana agensi untuk gunakan sebagai platform anda untuk rekrut BOP anda dan sebagainya. Saya nak juga anda berjaya dalam industri ini. Itulah sifat persaingan yang kita nak dalam satu perniagaan. Tetapi Ustaz bagi tahu ulang balik, live ini akan dilakukan secara bersiri setiap hari Isnin jam 10 pagi. Setiap hari Isnin jam 10 pagi ada fasa-fasa yang tertentu. Ustaz kena buat kronologi perjalanan bagaimana Ustaz dalam industri ini. Baik. Apa lagi Ustaz nak ceritakan tentang diri Ustaz? Ayah saya umur 73, mak saya umur 70. Isteri saya tak bekerja. Apa lagi anak saya dah jadi 3. Adik-adik saya dah cerita, saya dah belajar, pengalaman bekerja. Betul lah saya bermula dengan motor X5, kemudian kereta kancil, kemudian pakai Wira, kemudian ada rezeki. Itu sebenarnya part yang sebelum ini. Ataupun Ustaz rasa kalau tidak ada apa-apa pertanyaan setakat ini, Ustaz terus sedikit pencapaian Ustaz, supaya kalau tak sampai 10 siri pun 8 siri, 7 siri dan sebagainya. Baik, first thing adalah Ustaz bermula pada tahun 2013. 5 tahun Ustaz jadi ejen, Alhamdulillah. Terus terang Ustaz 3 kali Star Club. Star Club London, Star Club Los Angeles USA, Star Club Budapest Hungary. Kemudian Ustaz terlepas Croatia, dan the first Star Club tak salah Ustaz 2013 rasa macam Germany. Ustaz tak ingat. So 5 tahun 3 kali Star Club, sekali Executive Web Planner. Alhamdulillah, presentasi is okay, dapat 3 layer bonus sebagainya, dan sehinggalah Ustaz promote 2018 sebagai UM1. Nanti Ustaz cerita, jangan bimbang. Ini sebagai mukadimah saja. Kemudian tahun lepas Ustaz promote UM2, dan this year second year untuk UM2. Sahabat-sahabat, doalah pada Allah
supaya tahun depan Ustaz boleh berkesempatan menikmati sebagai agency manager. Secara teorinya, secara logiknya, tiada masalah. Tapi saya meletakkan ketentuan rezeki saya ini sepenuhnya pada Allah. Kalau Allah mentakdirkan betul tanpa rezeki saya, maka tiada orang yang boleh menghalang rezeki saya. Tapi bukan begitu. Saya tetap berusaha. Bekerja dan sebagainya, memastikan bahawa bukan sekadar berdoa meletakkan takdir pada Allah, saya juga berusaha. Moga-moga itulah pilihan yang diberikan pada Allah untuk saya menjawat jawatan sebagai agency manager yang saya rasa agak luar biasa. Saya rasa macam satu anugerah yang besar sangat bagi saya. Kalau itulah takdir Allah, apa pun saya bersyukur pada hari ini segala nikmat yang Allah telah berikan. Baik, secara mukadimah, ada kawan-kawan di sini sebagai ejen. Saya tengok ramai yang live ini sebagai ejen, ramai juga yang bukan ejen. So saya ulang balik, saya di Alif Agency, itu my agency di bawah Prudential ataupun Prudential BSN Takaful. Okey, jadi Ustaz saya ada setengah jam lagi. Ustaz pendek dan ringkas. Hari ini Ustaz nak ambil sedikit beberapa belakang ni saja. Ini sebenarnya banyaklah. Ini antara Ustaz punya Star Club. Sorry kalau Ustaz ambil sekejap. Sekejap Alright. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah the first Star Club Ustaz adalah di LA, Los Angeles. Ini first Star Club Ustaz, tapi sorry kalau boleh zoom ke? Okey, pandai juga Ustaz ni. Nampak ke? Kau tak nampak datang office? Tu senar ceritanya. Okey, baik. Ini adalah Los Angeles the first time. Oh, Los Angeles ni hebat. Ustaz naik daripada KLIA tu pergi ke Taiwan 4 jam setengah, transit 4 jam. Kita orang kampung, budak-budak tak pandai, budak pun orang-orang susah. Kali pertama naik flight tu, oh hai, ya Allah hai. Takut pun ada, seronok pun ada, bangga pun ada, macam-macam ada lah. Daripada Taiwan tu pergi ke LA, kalau pengingatan saya, salah saya minta maaf, lebih kurang 21 jam. Menangis. Nasib baik pramugari tu cantik. Kau tak cantik, payah saya. Dah habis makan dah. Makan tidur. Yang paling cabaran nak menentukan waktu solat. Oh, payah. Nak menentukan waktu solat sebab melintasi negara-negara yang tak pasti siang malam, yang berubah-ubah. Saya rujuk beberapa kawan-kawan saya yang muktabar ilmunya. Bagaimanakah kaedah menentukan solat begitu? Dan kita pun tak ada, bukan syarikat Saudi untuk menentukan tentang pelepasan tersebut. Jadi kaedahnya, kalau salah betulkan saya suka solat. Kaedahnya, tolong pastikan anda mengikut tarikh waktu solat di tempat anda yang terakhir. Bermakna saya transit di Taiwan, maka Taiwan itulah dia jadi ukuran sampai ke LA, mengikut waktu di Taiwan di setting di jam, maka itulah jawapan ataupun waktu yang sebenarnya anda untuk solat. Maka timbul soalan kedua, adakah wajib untuk solat menghormati waktu? Maka saya berpegang kepada satu pegangan, ya, kita bukan solat waktulah selagi adanya wuduk, tempatnya sah, syarat-syarat sah dan sebagainya, maka tidak perlu kita niatkan solat menghormati waktu, kita solat seperti biasa. Dan soalan kedua adalah kiblat. Ada juga beberapa pandangan ulama lah berkaitan dengan kiblat ini. Maka saya lebih kepada beberapa peristiwa Nabi SAW. Kalau dalam kaedah begini, maka kita lebih tepat janji ada wuduk, pakaian bersih dan sebagainya. Ada dua kaedah. Ada yang melihat tentang di mana arah kiblat. Contoh kiblat tu di sana. Masa kita niat pandang arah kiblat dan kita pandang kembali, maka sembahyang seperti biasa. Duduklah. Begitu keadaan begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa tak perlu pandang ke arah tu, terus niatkan saja sebab di mana-mana pun kamu menghadapkan wajah kamu, Allah akan berada di situ. Tapi ada sedikit percanggahan ulama di situlah. Tapi yang penting bagi Ustaz adalah kita ada ilmu dan kita buat. That's why penting juga berniaga ini bersama orang-orang yang ada ilmu agama. That's why Ustaz penting berniaga dengan agama ni penting. Sebab saya melihat ada kawan-kawan yang tak solat, kawan-kawan yang langgau sahaja. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dalam menikmati perniagaan ini. Baik, itu yang sedikit yang saya belajar dan sebagainya. Sama juga pelik, masa saya pergi overseas tu, orang tanya, Ustaz macam nak pergi umrah aja. Siapa saya buat botol spray tu? Botol spray tu. Begitulah sebab kalau di LA pun mana ada surau. Memang ada, tapi mana-mana lah. Macam mana kaedah kita ambil wuduk?
That's why spray itu kita bawa supaya kita boleh spray untuk uduk di airport dan sebagainya. That's why penting. Ustaz ulang balik, berniaga dengan akhlak yang baik, berniaga dengan agama, pastinya akan merasa nikmat dan kejayaan. Ini penting. That's why kena melihat siapa dengan siapa anda berniaga. Baik. Ini Portugal. Sayang Ustaz tak pergi kerana ayah saya kurang sihat. Ini di London. Allahu Akbar. Duit. Ini di London. London ni best juga London. London ni best jugalah. London ni best juga. Apa lagi? Ini di Budapest, Hungary. Pun tak pergi juga. Itulah saya bukan tak nak pergi. Tak apa sedap lah bila ayah kita tak apa nak sihat dan sebagainya. Tapi ada beberapa negara yang saya pergi juga seperti di Phuket, di banyak di Busan Korea, banyaklah di Osaka Jepun dan sebagainya. Baik, itu Star Club. So this year Star Club adalah pergi ke Itali. Dan saya believe sangat kita tak mungkin pergi Itali sebab masih lagi COVID-19. So this year siapa yang Star Club confirm the first quarter tahun depan anda akan diberi cash. Tapi itu kata-kata saya lah, bukan kata-kata company. Tapi okey lah. That's why kerja kuat this year anda akan menepi Star Club orang mungkin 13,000, 10,000, siapa nak bagi. Baik, sikit saya nak bagi tu sikit lagi. Yang ini saya kena berdiri lah. Tak adalah. Yang ini adalah pencapaian yang saya membanggakan. 2013, Ustaz jadi unit manager bersama Alif Agency. Ustaz lah foundernya. Satu ketika, pada tahun awal 2019, ada pihak Prudential Basic Takaful call saya. Dia kata, Ustaz tanya, kenapa bang? Ustaz telah dinobatkan sebagai top 3 di bawah MTA. Saya masa tu ialah kita bukannya pandai sangat. MTA tu apa? Nation Takaful Association. Bermakna digabungkan semua manager. Digabungkan semua manager dalam industri takaful. AIA, Etika, Prudential dan lain-lain. Saya dipilih sebagai nombor 3 terbaik. Syukur banyak-banyak. Terima kasih mak, terima kasih abah, terima kasih Alif Agency, terima kasih my team kerana piala ini, kerja ini bukan saya tapi kerjaan kita bersama. Maksudnya dengan adanya kita, teamwork kita dan sebagainya, bukan senang untuk dapatkan dalam industri. Saya bersyukur dan saya berbangga sebenarnya. Ingat, top 3 bukan di Prudential tapi top 3 di MTA. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Sikit lagi. Apa lagi piala saya nak tunjuk? Okey, baik. Sikit lagi, kemudian ini ada 2 piala. Penuh dah piala dah ni. Okey, ini ada 2 piala. 2 piala ini adalah saya pernah dapat first runner up di Southern. Di bawah Prudential lah. Baik konvensional dan juga takaful ataupun secara keseluruhan production. Nombor 2 Southern, nombor 3 National. Terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. Ustaz beri tepukan pada Alif Agency. Baik. Maksudnya nombor 2 Southern, nombor 3 di National. Saya cukup bersyukur dan sebagainya. Baik, saya ulang balik. Kerja ini sebab doa mak ayah dan juga adik-beradik yang support dan sudah tentunya Alif Agency yang saya berjuang dengan saya setia dalam perjuangan. Ini adalah piala untuk anda semua dan ini adalah piala untuk anda semua. Okey guys, ini cerita 2018. 2019, Alhamdulillah saya berjaya promote ke seorang manager iaitu Hafiz yang kekal bersama agensi di, tak salah kalau saya sebut, di Al-Isra. Sebelum saya lupa, saya dilahirkan dalam Al-Isra. Kalau Cik Lee tak ada FB ni, kalau ada kawan-kawan Al-Isra ni, sampaikan kena salam pada Cik Lee. Terima kasih banyaklah Cik Lee. Demo ni bagus sangat, demo didik kahwin ni, nasihat kahwin ni, banyak-banyak benda. So tak salah kalau Ustaz cerita live. Terima kasih pada founder Al-Isra dan terima kasih pada Al-Isra. Banyak benda didik saya, banyak benda mengajar saya. Al-Isra the good agency, the biggest agency, dan sesiapa yang unit manager dan agent duduk di Al-Isra, anda sepatutnya bersyukur dan anda sepatutnya lebih baik, lebih mudah untuk cemerlang. Terima kasih Cik Lee, terima kasih Al-Isra. Itu dibenarkan. So orang tanya saya, Ustaz kenapa tukar Alif Agency pula? Tak payahlah cerita. Benda lepas kita biarkan lepas, kita mesti move on. Tapi yang paling penting, dia core dia adalah terima kasih Cik Lee, terima kasih Al-Isra. Baik. Apa lagi Ustaz cerita dia? Lupa ya, 2019 Hafiz telah promote sebagai unit manager. Alhamdulillah kita masih boleh ending dengan 2.2 juta. Kita boleh masih ending dengan 2.2 juta. The good performance Alif Agency. Well done. So now 2020
Ustaz berjaya promote lagi satu manager, iaitu Faik, yang buka agensi sendiri, iaitu di Ar-Rayyan. Bermakna Ustaz telah melahirkan 2 orang leader di bawah Ustaz, dan kalau diukurkan rezeki itulah, tahun depan insya-Allah boleh jadi agency manager. Saya hanya berdoa pada Allah. Allah tentukan nasib. Saya bagi tahu banyak kawan-kawan sekalian. Biar Allah tentukan nasib kita. Biar Allah tentukan rezeki kita. Tapi biar kita tentukan apa usaha kita. Benda berbeza. Kita fokus usaha kita, Allah tentukan. Saya percaya Allah tak zalim. Saya percaya Allah tak pernah tidur. Saya percaya Allah tak pernah silap. Saya percaya Allah tak pernah zalim kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa dan berusaha. Yakin dengan Allah itu adalah benda penting, asas dalam perniagaan. Ramai orang gagal dalam perniagaan sebab keyakinan pada Allah itu boleh dipertikaikan lagi. Okay guys, ada masa lagi lebih kurang 15 minit saja lagi. Last, Ustaz bagi tahu. Ini Ustaz menyajikan RM50, tapi malangnya bukan untuk ejen Alif Agency. Tak apalah, bolehlah lepas ni, kalau jangan mengajuk sangat malam ni ke petang ni, bolehlah kita makan-makan ke apa yang patut, insya-Allah. RM50 di luar Alif Agency. Staff pun tak boleh. Di luar agensi, RM50 yang akan ditransferkan lepas saja selesai Ustaz punya FB ni. Kemudian FB ni, video ini akan dipostkan dalam FB Ustaz, dan mana kawan-kawan boleh tengok, mana-mana terlepas pandang, terlepas tak berkesempatan boleh tengok. Dan jangan lupa, program ini setiap hari Isnin jam 10 pagi. Kalau itu ketentuan Allah yang terbaik, Ustaz janji begitulah. Baik, ini serba sedikit. Dan sekarang ni Ustaz adalah tahun ketiga lah sebagai unit manager 2, dan terdepan insya-Allah agensi manager. Okay, jangan lupa boleh PM Ustaz. Itu nombor Ustaz yang tertera di kaca TV. Yang tertera di skrin anda, 0176883157. Ramai orang kena berhenti kerja, ramai orang cari part time, ramai orang cari side income, ramai orang minat berniaga, ramai orang fresh graduate tak ada bekerja. Now, this is the best time untuk anda cuba something bisnes yang modal bukan puluhan ribu, hatta bukan ribu-ribu, tapi anda boleh memulakan dalam industri ini. Jadi Ustaz ulang balik, iaitu PM Ustaz 0176883157. Kalau ada sahabat-sahabat, Ustaz terima kasih pada sahabat yang live hari ini, yang watching pada hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya Ustaz dan sebagainya. Kini Ustaz berada di HQ Alif Agency, dan kita ada branch di Seremban sebenarnya. Kita ada tim kita di Seremban. Kawan-kawan di Seremban, kawan-kawan di Bangi, boleh PM Ustaz jugalah seandainya anda berminat untuk cuba-cuba dalam industri takaful. So, today, bahasa Inggeris. Hari ini Ustaz just nak share tentang sedikit siapa diri Ustaz, bagaimana saya bermula, tarikh saya, kontrak dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tu semua betul-betul. Saya yakin first time saya jumpa, apa yang berada dalam fikiran dan juga dalam perasaan saya, boleh buat ke tidak, boleh buat ke tidak, boleh buat ke tidak, biasalah tu. Yakin ke tidak, boleh ke tidak, ragu-ragu, takut pun ada. 6 bulan saja saya berhenti makan gaji. Bukan saya bagus, tapi saya rasa entahlah, saya tetap juga cakap Allah telah beri hidayah kepada saya. Kawan-kawan yang mana part time seluruh Malaysia, kawan-kawan yang masih ragu-ragu, sebenarnya kita kena minta dengan Allah, Allah bagi semangat dengan kita. Leader tak boleh bagi semangat. Semangat leader tu hanya tiruan. Semangat leader tu adalah tiruan. Semangatnya hakiki bila Allah berikan semangat pada kita. Leader ni akan terang dekat kita punya kelas, gini. Tapi lebih hebat bila Allah mencampakkan hidayah dalam perniagaan. Ramai orang gagal sebab tak nampak jalan dalam perniagaan. That's why saya cakap pada semua kawan-kawan, mintalah semangat dengan Allah, mintalah hidayah dengan Allah. Saya tak lupa ayat ini, tak lupa pesanan ini. Di mana-mana saya bercakap, pertama, mintalah hidayah pada Allah, mintalah semangat pada Allah. Sehingga hari ini saya telah jatuh bangun beberapa kali, tapi saya tak pernah putus asa. Jatuh bangun lumrah kehidupan, lumrah dalam perniagaan. Tapi yang luar biasanya adalah kita terus istiqamah dengan apa yang kita buat. Jatuh bangun perkara biasa, tapi bangkit daripada jatuh itu luar biasa. Sebagai itu, saya pun tak pandai mana. Apa yang saya sebut ini, apa yang saja ini adalah ilmu yang berketurunan, bersanad. Saya jumpa
checklist, saya jumpa leader-leader kat luar, maka moga-moga Allah berilah pahala kepada mereka. Saya sampai ini bukan ilmu saya belajar dengan mereka semua. Tak ada ilmu yang saya belajar dan tak ada ilmu daripada saya belajar dengan sahabat-sahabat dan juga leader-leader di luar sana. Moga-moga perkongsian saya ini Allah juga memberikan sedekah amal jariah kepada mereka yang bermanfaat besok ketika mati di alam kubur, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ni adakah kita boleh untuk buka soalan? Tapi seandainya tak ada jawab, tak adalah jawapan tu. Baik, sementara kita santai-santai, lebih kurang 10 minit lagi Ustaz akan habis. Soalan pertama. Okey guys, semua boleh tengok soalan pertama ready. Nanti pihak agensi akan melihat dekat sini. Soalan pertama daripada Ustaz ialah, bilakah tarikh kontrak saya dalam Prudential? Jawab. Sekejap sementara Ustaz letak balik. Ustaz bagi tempoh dalam 10 minit je. Kalau tak ada, berhenti. Selamatlah di Ustaz RM50. Baik. Zazah kata nak jawab. Baik. Tak apa. Soalan pertama daripada Ustaz. Ustaz pun baru nak pegang phone Ustaz ni. Tengok apa komen kawan-kawan. Nak ceritanya, soalan pertama daripada Ustaz, bilakah tarikh kontrak saya dalam Prudential? Alhamdulillah, terima kasih banyaklah yang kawan-kawan melihat, kawan-kawan live pada hari ini. Terima kasih banyak. Soalan Ustaz adalah, bilakah tarikh kontrak Ustaz? Tapi ni kita kena bagi dua soalan terus lah Ustaznya. Okey, pertama sekali, bilakah tarikh kontrak Ustaz dalam Prudential? Yang kedua, sebutkan salah satu tempat kerja Ustaz yang ada pengalaman dulu. Ustaz sebut 2-3 tempat. Sebutkan salah satu tempat di mana tempat saya bekerja. Dua soalan, saya percepat, dia dapat masa lebih kurang dalam 10 minit daripada sekarang. Kenapa Zila anda ketawa? Okey, Ustaz masukkan soalan di ruang komen. Oh, ni tu suami demo kata tu. Okey, baik. Kita hampir menghampiri penghujung sesi kita dengan tajuk kita berbaloi ke jadi ejen takaful. Dan the first program pagi ini lebih kepada sisi perkenalan Ustaz diri, kenalkan diri Ustaz, usia, belajar, family, pencapaian serba sedikit, alif agensi. Dulu Ustaz berada di Al-Isra. Ustaz terima kasih pada kawan-kawan yang support saya dan sebagainya. Dengan usia saya, pengalaman saya, jatuh bangun saya, pencapaian saya, semua saya cerita hari ini. So, tahun depan pula, minggu depan Ustaz akan cerita poin yang pertama, iaitu bagaimana untuk bermula dalam industri takaful ini. Bagaimana untuk bermula dalam industri takaful ini. Ya. So soalan Ustaz adalah, pertama sekali, bilakah tarikh kontrak? Kalau susah cakap susah. Itu soalan dia. Itu soalan dia. Kenapa muka tu marah ke sedih? Okey, baik, soalan dia, tarikh kontrak Ustaz. Tarikh Ustaz jadi ejen, lebih tepat begitu, dan salah satu tempat kerja Ustaz. Arni, tolong itu kena jawab dua soalan Arni. Kena jawab dua soalan. Dah betul tu. Satu lagi cepat. Andai kata kamu dapat, kamulah layak mendapat RM50. Kawan-kawan mesti jawab dua soalan. Azrina pula buat apa? Tak payahlah Rin. Alamak, ini tak payahlah. Tak payah. Dan termasuk isteri saya tak boleh. Cepat. Kena buat dua soalan. Yang pertama, saya termasuklah isteri saya tak boleh jawab soalan ni. Kan saya dah banyak bagi duit kat dia. Okey, baik. Pertama sekali, tarikh kontrak saya dan juga salah satu tempat kerja. Arni, betul, Pusat Zakat Melaka. Satu lagi Arni, tarikh kontrak saya. Saya dah bagi tahu kan, tolong alert daripada awal dan sebagainya. Saya akan tutup juga. Masa bukan dah 5 minit saja lagi untuk saya tutup. Saya nak selamatkan duit saya ni. RM50. Oi, siapa nak bagi bye? Soalan dekat COVID-19 ni kan susah dapat kerja ni. Dengar-dengar aja. Dan RM50 ini akan disediakan pada setiap minggu hari Isnin. So nantikan jam 10 pagi live saya, dan setiap hari ada RM50 menanti anda. Okey, cepat guys. Salah kan kita? Okey, bukan. Salah tu Hanan. Walaupun Hanan ni ejen saya, tapi salah jawapannya.
Okey, baik. Hari ni dah betul lah tu. Allah lah. Okey, tepat. Ada lagi masa 5 minit. Memeriahkan. Okey, untuk syaratnya mesti jawab dua-dua soalan. Syaratnya mesti jawab dua-dua soalan. Ada lagi 5 minit. Sekali lagi Ustaz bagi tahu. Ni duit baru ni, duit keras ni Ustaz bagi tahu ni. Keras, duit baru. Busuk sikitlah duit ni. Duit baru memang busuk sikit kan. Okey, baik. Ada RM50 ni. Okey guys, sikit lagi. Setakat ni Ustaz rasa hari ni tu betul dah hari ni tu. Pusat Zakat Melaka. Tapi tarikh kontrak tu tak ada lagi orang jawab kan. Jadi bagus juga kalau tak ada jawapan pada hari ini. Dan tak salah juga kalau Ustaz boleh mungkin juga kita buat macam radio sinar lah. Kita boleh bergandakan soalan. Boleh? Ustaz bersetuju. Alamak, bunyi pula office ni. Okey, baik. Kalau seandainya tidak ada orang berjawab, maka duit ini akan digandakan pada minggu depan menjadi RM100. Tapi saya nak umumkan staff, ejen, termasuk isteri tak boleh. Baik, ada masa lebih kurang dalam 5 minit lagi Ustaz bagi tahu. Tolong jawab soalan pertama, mesti jawab kedua-dua jawapan. Apa, Nan? Mesti jawab dua-dua soalan. Pertama soalan Ustaz, sebutkan salah satu nama pekerjaan jabatan Ustaz pernah bekerja ketika dahulu dan tarikh kontrak Ustaz di dalam Prudential. Secara jujur Ustaz cakap, dah betul lah kata Arni tadi, di pusat zakat. Azrina pun sama juga di Mahkamah Syariah. Tapi nak ceritanya tarikh tepat itu tahun 2013. Tapi tak jawab lah, siapa anda, isteri saya. So tak boleh. So kalau anda kata tiada lagi apa-apa yang boleh jadi dekat sini, Ustaz bagi masa lebih kurang dalam 3 minit saja lagi. Ustaz ulang balik, seandainya tiada pemenang pada hari ini, duit ini akan digandakan pada minggu hadapan menjadi RM100. So jangan lupa anda mesti lock tarikh anda setiap hari Isnin jam 10 pagi. Jangan lupa tarikh anda bersama dengan Alif Agency, bersama dengan saya jam 10 pagi setiap hari Isnin. Dan insya-Allah kalau ikut jadual Ustaz, Isnin minggu depan confirm akan bersiar seperti biasa. Dan minggu depan kita akan fokuskan poin yang pertama, bagaimana untuk langkah pertama, bagaimana untuk bersama Alif Agency atau bersama dengan industri takaful. Kawan-kawan, saya ada saya ada pinkan nombor saya 017 688 3157. Boleh PM saya seandainya anda berminat untuk menyertai Alif Agency, iaitu berniaga takaful di bawah Alif Agency. Kita buat Prudential BSN takaful. Nik, Ustaz rasa kita boleh tutup kot. Malang hari ni Ustaz bersyukur sangat tak ada pemenang. Jadi last daripada Ustaz, nantikan minggu hadapan pada hari Isnin jam 10 pagi dengan tajuk yang sama, berbaluikah menjadi ejen takaful. Dalam konteks lebih tepat, poin yang pertama, bagaimana untuk bermula sebagai ejen takaful di bawah Prudential ataupun Prudential BSN takaful di bawah kepimpinan Alif Agency. Berniaga dengan akhlak yang baik, cari hidup yang betul dengan agama Allah, pasti kita akan berjaya dalam perniagaan ini. Terima kasih banyak pada semua sahabat-sahabat sekalian. Ustaz minta maaf, duit ini terpaksa digandakan pada minggu hadapan menjadi RM100. Terima kasih banyak. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, ni pause boleh? Nak pause ni?